Indonesia. Satu-satunya negara yang bagi aku betul-betul outstanding. Penuh misteri. Majoriti tanah Indonesia ni terletak dalam lingkaran api Pasifik. Jadi ada beratus gunung berapi dekat sini. Dan ada lebih 17,000 pulau dekat negara ni. Culturenya pun very diverse dari hujung ke hujung. Dari bangsa Batak sampailah ke bangsa Polynesia. Macam biasa, aku tak dapat nak plan apa-apa pun journey aku ni pasal terlalu busy dengan kerja. Jadi aku main beli je flight ticket kurang 24 jam sebelum aku fly. Destinasi aku adalah Medan. Itu pun random je pasal flight duration dia paling kejap. Tak kisahlah aku start dari mana, sama je bagi aku. Dan kami berharap anda telah menikmati layanan Pleasant Hospitality kami. Dah lama aku tak merasa trafik yang sesak dekat sini. Kali terakhir aku dekat Sumatera adalah 15 tahun yang lepas. Medan ni cumalah gateway untuk aku ke Indonesia kali ni. Aku kat sini pun untuk cari local SIM card je. Dekat Medan ni lah baru aku mula plan trip aku. Dan aku terus ambil bas ke Brastagi. Lebih kurang dalam 80 km je. Tapi perjalanan dia hampir 4 jam kerana jalan yang sesak dan kecil. Bila dah sampai dekat Brastagi, aku masuk lagi dalam ke sebuah kampung yang lagi terpencil, iaitu Semangat Gunung, yang terletak betul-betul di kaki gunung berapi Sibayak. Terasa dekat gunung berapi ni dari tempat yang aku duduk ni. Nasib baik aku terjumpa tempat ni masa aku tengah melayan Google Map, pasal aku tak sempat nak research apa-apa pun pasal tempat ni. Bila dah sampai tempat ni, baru aku tahu yang kampung ni famous dengan hot spring dia. Tapi yang menarik aku ke sini adalah dia dekat dengan kaki gunung Sibayak. Dan homestay aku ni adalah antara yang paling dekat dengan starting point untuk naik ke kawah gunung berapi Sibayak. Duduk dekat sini pun sunyi pasal dia kawasan kampung dan kebun-kebun, dan pemandangan dari balkoni homestay aku ni betul-betul menghadap puncak gunung Sibayak. Tapi hari masa aku sampai dekat sini, aku masih lagi tak dapat tengok puncak dia. Dia macam malu-malu menyorok di sebalik awan tebal yang rendah. Nama tempat yang aku duduk ni adalah Penginapan Puncak 2. Pemandangan dan suasana dekat sini bagi aku memang bagus kalau kita nak kelainan dari kehidupan di bandar-bandar yang besar. Masa aku duduk dekat sini, diorang tengah extend buat lagi banyak guest house dekat sini sampailah ke kaki gunung Sibayak. Tak lama lagi, tempat camping pun akan ready bagi pengunjung yang nak merasa duduk dalam kemah. Tanah dia besar, so diorang ada buat kafe juga dekat sini yang akan siap kurang 2 bulan dari sekarang. Masa hari aku dekat sini memang sunyi, tapi tempat ni selalunya akan jadi crowded bila weekend ataupun masa musim perayaan. Kebanyakannya adalah pelancong tempatan dari Bandar Medan. Keluarga yang memiliki homestay ni adalah orang Batak Karo, iaitu salah satu suku Batak yang kebanyakannya tinggal di Kabupaten Karo, satu wilayah di utara Sumatera yang terletak antara Bandar Medan dengan bahagian utara Danau Toba. Diorang ada bahasa asli diorang sendiri, iaitu bahasa Karo, dan bila aku dengar diorang bercakap sesama sendiri, bunyi dia lain dari bahasa Indonesia. Memang satu bahasa yang betul-betul lain.
Selain homestay, diorang ni mengerjakan kebun yang agak besar dekat sini, bekerja dengan tanah. Macam-macam jenis sayuran dan buah-buahan yang diorang tanam dekat sini. Semua tanaman dekat sini nampak begitu subur pasal tempat ni adalah dataran tinggi, jadi suhu dekat sini pun rendah. Keesokan paginya, aku mula berjalan kaki dari homestay aku untuk ke puncak Sibayak. Mula-mula aku plan untuk pergi lagi awal untuk tengok sunrise. Tapi mendung pula pagi tu. So aku tak rush sangat. Homestay owner ni kasih aku guide dan 2 ekor anjing untuk teman aku naik ke atas. Untuk mengawal aku dari anjing-anjing yang agak agresif di sepanjang perjalanan aku nanti. Bila dah lebih kurang 20 minit kita orang berjalan, kita orang akhirnya sampai ke starting point untuk naik ke Gunung Sibayak. Perjalanan kita orang masa mula-mula tu agak bosan pasal lalu jalan bertar dan masih gelap lagi tak nampak apa-apa. Bila hari dah mula terang, baru aku boleh nampak sikit-sikit pemandangan dekat kawasan pergunungan ni. Lepas dah lama berjalan, barulah aku faham kenapa owner homestay ni suruh anjing-anjing ni ikut kita orang. Memang banyak anjing liar sebenarnya di sepanjang perjalanan untuk ke arah kaki Gunung Sibayak dari homestay kita orang. Rasa selamat bila kami ditemani bodyguard 2 ekor ni. Kadang-kadang aku rasa macam kesian pula pasal anjing 2 ekor ni kena berlawan dengan kumpulan anjing yang jauh lagi besar semata-mata untuk menjaga kita orang. Lepas dah beberapa lama, aku terasa connected pula dengan anjing 2 ekor ni. Teringat masa zaman aku duduk kergis dulu. Kadang-kadang, kita orang memang akan bawa anjing kalau masuk kawasan gunung dekat sana untuk menjaga kita orang dari serangan serigala. Tak lama lepas tu, kita orang pun mula mendaki. Trek dia biasa je, macam normal jungle trekking dekat typical rainforest. Cuma pendakian dia agak curam je. Sebelum ni pula, plan aku sentiasa bertukar-tukar. Mula-mula aku bercadang nak mengayuh basikal aku keliling Indonesia. Tapi bila aku sedar yang aku banyak kerja tahun ni, aku tukar plan aku last minute untuk pergi backpacking. Dan disebabkan plan aku terlalu last minute, aku boleh lupa nak bawa kasut. Jadi aku terpaksa pakai selipar untuk naik ke Gunung Sibayak ni. So aku kena lebih berhati-hati kerana jalan nak ke puncak ni agak licin, especially bila dah sampai kawasan berbatu. Bukan kasut je, baju tebal pun aku lupa nak bawa. Suhu dia taklah rendah mana, tapi boleh menggigil juga bila kena tiup angin kuat, terutamanya di awal pagi macam ni. Nasib baik owner homestay tu kasih aku pinjam jaket dia. Dan aku mula teruja bila dah sampai ke kawasan kawah gunung berapi ni. Ramai rupanya local hikers berkemah dekat sini pasal nak tengok sunrise di awal pagi. Tapi berkabut sangat masa pagi ni, memang tak nampak apa-apa. Tapi lepas beberapa minit aku menghabiskan masa dekat sekitar kawah gunung berapi ni, awan yang menyelubungi gunung ni mula hilang perlahan-lahan. Matahari mula menerangi seluruh tempat ni. Hijab yang menutupi pemandangan dari puncak gunung ni mula terbuka. Dan aku rasa kagum bila dapat tengok view seluas-luas mata memandang dan dapat juga tengok puncak Gunung Sinabung, satu lagi gunung berapi dekat Sumatera ni, dari puncak Gunung Sibayak. Tapi walaupun aku dah mula nampak pemandangan dari puncak gunung berapi ni, fikiran aku masih lagi tak berganjak dari elemen-elemen pada gunung berapi ni.
Bila aku tengok sulfur dan gas yang keluar dari kawasan gunung berapi ni, aku jadi teruja bila memikirkan yang sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu tentang bumi yang kita pijak ni. Bumi yang kita gelarkan sebagai rumah kita ni. Bayangkan, di sebalik keindahan bumi yang kita tengok ni, tapi cuma beberapa kilometer di bawah tanah yang kita pijak ni adalah suatu alam yang terlalu panas. Alam lava dan magma yang suhunya mencecah beribu-ribu Celsius. Tanah yang kita pijak ni adalah kerak bumi yang nipis. Plate tektonik bumi ni adalah ibarat kulit telur yang mengalir perlahan macam iceberg. Dari situ, aku membayangkan lagi, dari saat bumi kita ni terbentuk, ia memakan masa berbilion tahun lamanya untuk dia evolve menjadi seperti bumi yang kita kenali sekarang. Berbilion tahun. Lama tu. Lama sangat tu. Umur kita ni pun baru berpuluh tahun. Sejarah peradaban manusia di bumi ni pun baru beribu tahun. Bila dibandingkan, kita manusia ni macam kejap sangat dekat sini. Macam tak important. Macam habuk. Banyak sangat benda yang kita tak tahu. Banyak sangat benda yang tak terjangkau oleh fikiran kita.